Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar yang saya hormati. Tadi kita telah melihat dan mendengar forum yang telah disampaikan oleh kumpulan 3 dan akan datang mungkin kumpulan-kumpulan yang lain pula lah, kumpulan 4 dan kumpulan 5 kan. Jadi kita akan lihat tajuk-tajuk seterusnya lah. Okey, untuk terima kasih kepada moderator Awatif, Cik Awatif telah melaksanakan tugas dengan baik. Okey, hari ini kita nak sambung kuliah saya, mungkin sedikit saja pada hari ini kita nak lihat, kita sambung balik tajuk iaitu hari ini iaitu penampilan guru. Okay, kita lihat di sini penampilan guru, dia kata di sini adalah hendaklah menampilkan watak terpuji dan berimej, berperibadi mulia. Ini yang hebat ni, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik yang unggul. Ini yang kita nak lah, untuk sebab kamu nanti akan menjadi seorang guru, jadi pastikan dapat dia punya watak yang terpuji, imej, berkepribadian mulia dan berwawasan. Wawasan ni maksudnya beyond, melihat ke depan lah. Okey, yang seterusnya iaitu menunjukkan sifat yang positif. Itu yang kita perlu lihat. Semua mungkin boleh menyelesaikan masalah-masalah pelajar dan juga masalah-masalah disiplin. Ini kita sentiasa positifkan lah, walaupun pelajar lemah, walaupun cemerlang dan sebagainya, kita mesti bersikap positif. Semua yang lebih kepada positif lah. Okay, jangan bagi negatif. Okey, yang seterusnya itu mengamalkan semua nilai murni dalam kehidupan seharian ketika melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Ini yang sangat-sangat penting lah. Mengamalkan semua nilai murni, nilai-nilai yang ketika kita berada di sekolah dan juga ketika berada di luar sekolah. Sebab semua perwatakan kita seharian akan dinilai oleh pelajar dan juga ibu bapa ataupun publik lah, akan menilai kita lah di luar sana. Okey, itu yang dikatakan sebagai nilai murni. Okay, seterusnya kita lihat kepada guru juga biasalah mempunyai sifat-sifat banyak ni. Sifat-sifat guru. Yang pertama sekali, sabar dan tinggi. Sabar yang tinggi. Dulu kat sekolah, zaman saya belajar dulu, tak tahulah, banyak kena pukul kan. Satu kelas kena pukul kan. Biasalah kena pukul. Tak tahulah masa itu cikgu sabar ataupun tidak. Memang kena lah. Okay. Yang seterusnya, mesra dengan pelajar. Jika ada masalah, boleh bertemu, berbincang dan sebagainya lah. Jangan terlalu garang dengan guru, dengan pelajar-pelajar. Nanti mereka takut untuk bertemu dan akhirnya mereka tidak datang sekolah kerana terlalu takut. Okey, yang seterusnya, sifat guru biasalah bertimbang rasa. Okey, bertimbang rasa ni, kalau tak habis, pelajar tak buat tugasan, nak buat balik semula ke, ada markah dan sebagainya, boleh diperbincangkan lah. Itu contoh sajalah. Pertimbang rasa ni, mungkin ada pelajar ada kelas sukan lain datang lambat, dengan denda dan sebagainya, boleh pertimbangkan lah. Okey, bukan masalah pelajar itulah, mungkin dia diminta bantuan oleh guru-guru lain dan sebagainya untuk buat kerja tampal poster ke apa kan kat sekolah. Jadi kat sekolah ni ada banyak buat nak sukan dan sebagainya, jadi kadang-kadang masuk kelas kita lambat, jadi kita kena pertimbangkan lah, ataupun bertimbang rasa lah. Okey, persediaan untuk mendengar. Jadi kalau pelajar datang nak jumpa, nak mengadu hal, jadi kita perlu menjadi pendengar, tolong dengar apa yang nak disampaikan oleh pelajar. Mungkin dia ada masalah family, masalah keluarga, masalah peribadi dan sebagainya, yang perlu didengar oleh guru, supaya kadang-kadang kita kena luahkan perasaan itu kan. Kita tak boleh menyimpan perasaan, jadi itu membahayakan lah. Okey,
seterusnya kita lihat dari segi kesediaan menerima kritikan. Ini pun sejak akhir ni bukan kata di universiti pun ada menerima kritikan dan juga di sekolah. Mungkin itu kita ni manusia biasa, mungkin akan membuat kesalahan dan juga melanggar disiplin dan sebagainya kan. Itu yang perlu dilihat. Okey, yang seterusnya rajin. Itulah saya pun bila sebut rajin ni memang kita kena betul-betul lah mengajar di sekolah, rajin pergi sekolah, pergi awal dan sebagainya. Balik pun lambat, pergi awal, balik lambat. Itu rajin lah. Kalau kita dah dapat jawatan nanti, ingatlah sifat-sifat ini lah. Jangan tunggu jam dekat paskat tu nak balik, terus balik kan. Tunggu je. Jam dah okey je, terus letak kelepam kan. Terus balik. Okey, kita kena ada sikap yang rajin. Lagi satu, adil. Adil ni adalah adil ni mungkin dari segi permangkahan pelajar, dari segi soalan-soalan, mungkin soalan kumpulan kelas ni dia punya tahap kesusahan dia sama dengan tahap kesusahan sekolah ni. Jangan satu kelas tu bagi soalan susah, kelas lain bagi senang pula ujian dan sebagainya kan. Kita kena adil lah. Okey, adil maksudnya adil dan tak sama. Okey, periang. Ni kita kena periang cikgu, tapi itulah guru-guru sekarang ni dibelenggu dengan stres. Stres mungkin banyak tugas-tugas sampingan yang saya tak nafikan memang ada. Sebab ada dua golongan, satu golongan yang sedang mengkaji, yang di luar sana ataupun pejabat pendidikan, JPN, dia orang sedang berfikir untuk macam mana nak membuat satu pendekatan yang barulah. Jadi bila nak melaksanakan tu, dia orang melaksanakan di sekolah. Bila laksana di sekolah jadi menyebabkan guru-guru ni bertambah tugas lah untuk key in markah dalam sistem pemantauan sekarang ni sekolah pula kena ambil suhu, temperature dan sebagainya, semua tugas-tugas guru kan di depan. Itulah yang menyebabkan tugas guru sentiasa jadi ketua pengawas, nak lantik ketua pengawas lagi kan, counselling lagi, nak hantar pelajar counselling, nak rekod kehadiran pelajar dalam sistem. Jadi itulah okey, itu dah periang. Jadi kena walaupun macam mana sekali pun kena dia periang, sentiasa ceria. Okey, seterusnya iaitu berdedikasi. Okey, berdedikasi ni terhadap pelajar lah, supaya pelajar boleh mengikut contoh kita lah, mengikut contoh kita seperti yang sifat-sifat yang lain jugalah, rajin, semua berada di dalam berdedikasi. Dan yang seterusnya iaitu kreatif dan juga inovatif. Okey, berdedikasi, kreatif dan juga inovatif. Maksudnya kita kena buat sesuatu benda yang baru, okey, yang lebih kreatif. Contohnya nak pembelajaran kan yang baru ni boleh kita gunakan pelbagai medium. Tak boleh guna cara ni, kita guna cara inilah. Okey, mungkin video boleh digunakan dalam kelas, recording macam ini pun boleh digunakan, dan mungkin boleh menggunakan kad-kad dan sebagainya, seperti mana dalam abad yang ke-21 kan disyorkan menggunakan perbincangan secara dalam kumpulan kan, permainan, macam-macam lagi yang boleh dibuat dalam kreatif dan inovatif inilah. Okey, seterusnya sifat-sifat rohaniah. Sifat-sifat rohaniah ni sifat-sifat yang tidak dapat dilihat lah. Keimanan yang kental kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Ta'ala. Kita kena banyak yang mungkin saya tak perasan yang ni mungkin kita dah masuk ke hari tu. Saya pun tak apalah, kalau dah masuk kita ulang sajalah, saya tak perasan. Jadi adalah keimanan yang kental kepada Allah Subhanahu Ta'ala, beriman pada hari akhirat. Jadi kita kena di antara duniawi dan akhirawi lah, ukhrawi kan, dunia dan ukhrawi. Jadi kita kena balance kan.
Sebab kita tahu bahawa satu hari nanti kita ada pembalasan, ada hari pembalasan dan juga seluruh rasul. Okey. Sifat-sifat keimanan yang asas yang lain, kita kena ada sifat-sifat bertakwa, sifat-sifat apa lagi sifat-sifat yang terpuji lah. Okey, yang seterusnya kita nak lihat iaitu sifat-sifat akhlak. Ini akhlak yang penting. Sentiasa bercakap benar, jujur, menepati janji, amanah, ikhlas dalam perkataan dan perbuatan. Penampilan sebegini akan menjadikan guru sentiasa merendah diri, sabar, tabah dan cekal, pemaaf, ada dan toleransi serta sentiasa menyayangi murid, mementingkan orang lain dan juga pemurah. Okey, seterusnya sifat-sifat yang ada di sini iaitu mental, cergas. Dari segi, saya rasa kita dah masuk topik ni, tak apa, saya go laju sikit. Kita ada penampilan sifat mental, iaitu cergas, dari segi kepintaran teori, menguasai masa pelajar, menguasai mata pelajaran, betul lah, luas pengetahuan, kena tahu juga pengetahuan ni, seperti mana yang saya sebut dalam kuliah sebelum, cenderung kepada bidang, pelbagai bidang, kena tahu pelbagai bidang, ada IT, IoT, yang terkini dan sebagainya. Cenderung dan memahami keperluan murid, keperluan peralatan, alat tulisan, kertas dan sebagainya. Jadi kita kena melihat lah. Kadang-kadang pelajar tak bawa buku, tak bawa kertas dan sebagainya. Yang seterusnya fasih dan pitah. Pitah kan. Fasih dan pitah dalam menyampaikan pengajaran. Maksudnya dia kena perkataan tu jelas. Arahan yang diberikan pun kenalah jelas. Okey. Sifat kejiwaan, ni jiwa, iaitu sifat tenang dan emosi yang mantap. Kalau kita dah stres, macam mana nak mengawal sifat kejiwaan ini? Ada cikgu mempunyai emosi yang ganggu, dari segi emosi terganggu dan sebagainya. Tapi dia suruh kita bersifat tenang dan emosi lah. Jadi bila kita menyerah diri kepada Allah SWT, kita dah optimistik dalam kehidupan kepada Allah SWT, jadi akan kita sentiasa berzikir ke, contoh kan, tenang, sebab zikir itu adalah satu cara untuk menenangkan jiwa lah. Okay. Kita pun kena ada juga duniawi dan ukhrawi lah. Dan seterusnya adalah bersifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan. Lemah lembut, satu masa tegas, satu masa lagi lembut, baik, dan dalam kelas tegas, tak buat kerja kena, kat luar boleh belanja minum, pelajar dan sebagainya. Yang seterusnya berfikir selesa dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. Kita kena dalam masyarakat pun kita kena terlibat. Contohnya kita berada di taman-taman, bila kita dah posting ke sekolah, kita kena menyewa rumah kan. Jadi kita kena sesuaikan dirilah. Mungkin boleh jadi tukang azan di surau dan sebagainya, boleh pergi solat berjemaah di masjid dan sebagainya kan. Itu adalah di antara perkara-perkara yang kemasyarakatan lah, bergotong royong di taman dan sebagainya. Okay, seterusnya adalah penampilan sifat fizikal. Yang ni yang penting, sihat tubuh badan. Banyak kan guru-guru pun ada yang tak sihat, yang terkena penyakit. Sekarang ni sekolah-sekolah semua ditangguh. Sebab apa? Sebab kita ada penyakit, sebab takut berjangkit, kan, takut terjadi kluster terbaru kan, terhindar daripada penyakit. Itu yang tujuan dia lah. Dan mempunyai perwatakan yang cantik, tampan. Kalau lelaki tampan, kalau perempuan cantik lah, kemas dan bersih. Okey, ini adalah penampilan sifat fizikal bagi seorang guru. Okey, selain daripada itu, kita akan lihat faktor-faktor penampilan guru, iaitu yang ada tiga, iaitu faktor pendidikan, faktor pengalaman dan juga faktor persekitaran. Jadi kita akan sambung faktor penampilan guru ini selepas ini. Kita ambil break dulu 5 minit dan kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bye.